Muhammad Kubang Krian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di Petua, saya mulakan perbahasan pada pagi ini dengan memetik firman Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang punya kuasa pemerintahan, Engkaulah yang beri kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kekuasaan pemerintah daripada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah jua yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah ya Allah segala apa sahaja yang berlaku, segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dari Petua, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan menjunjung kasih di atas titah Seri Paduka Baginda Tuan Agong Sultan Ibrahim waktu merasmikan pembukaan penggal ketiga bagi sidang Parlimen ke-15 pada minggu lepas. Majlis ini juga saya merakamkan penghargaan dan ucapan junjung kasih di atas khidmat yang di Pertuan Agong Buah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong yang ke-16 Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah di atas sumbangan jasa beliau sepanjang pemerintahan. Dan Petua, saya lihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandu kita dalam menentukan kekuasaan pemerintahan, bahawa sesungguhnya kuasa pemerintahan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh bangun disebabkan beberapa perlakuan yang dilakukan oleh manusia yang menentukan nasib kerajaan tersebut. Ada pihak menganggap bahawa kerajaan akan kekal dengan mengenakan tekanan penindasan ke atas rakyat yang dipimpinnya. Lalu dia melaksanakan pelbagai peraturan, undang-undang bagi memastikan kerajaannya terus kekal memerintah dalam negara. Lihatlah apa yang berlaku kepada Fir'aun sebelum ini, dan Quran menjelaskan beberapa kisah-kisah teladan bagi umat-umat yang lampau, di mana dengan mengenakan penindasan tekanan, Fir'aun menganggap bahawa kerajaannya tidak mungkin tumbang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan dalam surah Al-Qasas ayat 4, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kan minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di Mesir dengan melampau batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia daripada golongan yang membuat kerosakan. Jadi Pertua, tindakan Fir'aun ini dia menyangka bahawa dengan menindas rakyat, mengenakan tekanan kekerasan dengan pelbagai peraturan dan undang-undang akan menyebabkan kerajaannya kekal. Namun apa yang jelas bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Musa AS dibesarkan dalam istananya, ia akhirnya menumbang kerajaan yang zalim tersebut. Oleh kerana itu, marilah kita mengambil juga iktibar dengan peringatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya, tatkala mana gubernur tersebut memohon peruntukan tambahan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagi mengekang golongan-golongan yang menentangnya. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menulis surat dengan katanya, bentenglah kemarahan rakyatmu dengan keadilanmu, bukan dengan kezalimanmu. Dengarlah keluhan mereka dan aduan mereka, dan carilah jalan-jalan mengatasi aduan dan masalah mereka. Ingatlah pemerintah yang bertakwa akan dikasihi oleh Allah, dan yang adil akan dikasihi oleh rakyatnya. Kejarlah dan carilah kerajaan Allah, pasti rakyat turut mengasihimu. Berilah hak kepada yang berhak, kerana ia akan meringankan bebananmu nanti di hari akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Sewaktu mana malaikat Jibril datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berpesan dengan pesanan tersebut, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah macam mana kamu nak hidup, tapi kamu harus ingat bahawa satu hari kamu akan mati. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Buatlah apa yang kamu rasa nak buat,
tapi ingat semua perbuatan kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Sayangilah siapa yang kamu nak sayang, tapi kamu harus ingat suatu hari kamu akan berpisah dengannya. Tadi pertua, saya ingin melihat tentang isu yang besar berlaku dalam sektor perubahan iklim dan kepanasan global. Pada tahun 2022, sektor penerbangan menyumbang sebanyak 2% kepada kadar pelepasan karbon global. Pelepasan sektor ini meningkat pada kadar 2.3% tahun. Berdasarkan situasi ini, Menteri Pengangkutan telah mengumumkan pada dasarnya bersetuju membenarkan syarikat penerbangan mengenakan bayaran tambahan bagi menampung pelepasan karbon penerbangan. Alasan yang diberikan oleh syarikat penerbangan ialah untuk membeli bahan api penerbangan yang mampan atau SAF bagi mengimbangi pelepasan karbon mereka. Justru saya ingin bertanya, bilakah bayaran tambahan ini akan dikenakan dan berapakah kadar yang dicadangkan? Kita tidak mahu langkah mengalihkan kos berkaitan perubahan iklim kepada pelanggan yang seolah-olah syarikat mahu berlepas tangan daripada menerima tanggungjawab kepada kesan perubahan iklim, dan akhirnya yang terban ialah pengguna. Tadi pertua, demikian juga tentang beberapa isu berbangkit soal kelestarian penggunaan kenderaan elektrik atau EV. Tindakan ini satu tindakan yang baik dan kita mengalu-ngalukannya. Walau apapun, kalau kita lihat tentang unjuran kerajaan bagi stesen pengencas dan juga penggunaan EV sehingga tahun 2030, kita maklumkan setakat Ogos 2023, kita hanya mempunyai 1,246 buah stesen pengencas dan pembinaan stesen pengencas di Lebuh Raya. Dan kita mendapat aluan daripada pengguna-pengguna di Lebuh Raya Pantai Timur khususnya yang sangat kurang pengencas EV sepanjang jalan tersebut. Demikian juga kesakan lalu lintas. Saya melihat ini di antara kegagalan pihak kementerian dan agensi ataupun operator yang mengendalikan Lebuh Raya. Kesakan Lebuh Raya sangat melampau dan kita berlaku pada seluruh negara, terutama di kawasan-kawasan Plaza Tol. Sebagai contoh, di Lebuh Raya Pantai Timur, kita ada 4 tol yang terpaksa pengguna berhenti. Tol Gombak, Tol Bentong, Tol Karak dan exit keluar. Sedangkan untuk meringankan beban pengguna, sepatut kerajaan menggunakan 2 kaedah. Waktu keluar dan waktu masuk dan waktu keluar saja. 2 tol perlu dihapuskan. Tol Gombak dan Tol Karak tidak perlu diadakan. Ya, sebab dia melambatkan dan menyesatkan Lebuh Raya tersebut. Semalam saya balik daripada Kota Baru. Ya, boleh pekerja konsesi membaiki Lebuh Raya di atas jambatan di kawasan sungai, kawasan Lebuh Raya, ya, di kawasan Kemaman. Ya, waktu kemuncak kereta sangat banyak, dia boleh baiki tampalan di atas jambatan. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku dan kita minta pihak kerajaan memastikan tidak ada pembaikan jalan tampal pada musim kemuncak pengguna yang menyebabkan kesakan yang sangat melampau dihadapi oleh pengguna. Dan betul, saya juga ingin menyentuh soal kecekapan ataupun mengurangkan pelepasan karbon dalam negara kita. Ini merupakan satu tanggungjawab yang diberikan dalam sektor kita. Kita lihat di antaranya penggunaan pengangkutan awam yang sangat rendah. Kerajaan sepatutnya mencari jalan bagaimana pengangkutan awam dapat ditingkatkan supaya pelepasan tenaga dan GSG dapat dikurangkan. Demikian juga tentang perubahan iklim yang berlaku pada sektor pertanian. Malaysia mempunyai 2 keadaan ekstrim, iaitu waktu banjir dan waktu kemarau. Waktu banjir, negara berdepan dengan air yang melimpah dan berlaku banjir yang sangat serius. Waktu kemarau, negara kita berdepan dengan masalah ketiada air. Dan saya harapkan bahawa ia juga turut menjaga sektor pertanian. Maka kerana itu, perlu diberikan perhatian bagaimana sektor pertanian juga dapat dibangunkan, dan saya mencadangkan supaya adanya kerjasama yang erat di antara Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia dengan Kementerian Pertanian bagi memastikan bahawa pengguna ataupun masalah yang dihadapi selama ini dapat diatasi. Tuan Pertua, untuk akhirnya saya ingin menyebut beberapa perkara. Yang pertama sekali tentang
beberapa kawasan yang berlaku di kawasan Kubang Krian khususnya. Yang pertama sekali tentang jambatan. Ada 15 jambatan yang uzur yang sangat sempit yang mengganggu penduduk, dan saya telah pun mengantar dan bangkitkan perkara ini pada sesi lepas, dan saya mohon supaya perkara ini dapat diambil tindakan segera kerana dia sangat menjejaskan kehidupan masyarakat di kawasan, khusus di kawasan Kubang Krian. 15 jambatan sempit dan uzur ini merupakan perkara yang sering kali dibangkitkan, dan insya-Allah saya akan susulkan dengan surat rasmi kepada kementerian berkenaan. Demikian juga tentang kesakan yang berlaku di dua jalan utama, iaitu di kawasan jalan daripada Hospital Universiti HUSM dengan jalan-jalan utama yang melibatkan Jalan Sultan Zainab, jalan utama ke Bandar Kubang Krian daripada persimpangan Kubang Krian ke Hospital Universiti HUSM, Jalan Tok Kenali daripada Jalan Wakastan ke persimpangan Binjai, dan jalan utama menghubungkan Kota Baru dengan Bandar Bacok. Jalan-jalan ini merupakan jalan yang sangat sesak dan perlu diatasi segera. Kubang Krian, minta luang, ringkas sikit. Tadi Kubang Krian mencadangkan untuk dihapuskan 2 tol untuk mengelak kesesakan. Apa pandangan Kubang Krian bahawa kita hapuskan semua tol kerana itu dijanjikan oleh kerajaan terdahulu? Apa pandangan Kubang Krian? Saya nak cakap tadi tapi tak sampai hati. Tapi kalau kau tengah ucap, saya sangat menyokong, terutama tol Gombak. Tol Gombak ini di antara tol yang paling awal di Malaysia, yang sepatutnya dia dihapus dulu sebelum tol-tol lain di Malaysia. Akhir sekali, dan saya ingin bangkitkan itu soal penyelenggaraan dan penambahbaikan infra denai sungai kebangsaan DSK yang telah dilaksanakan sebelum ini. Khususnya kita telah bangunkan denai sungai di Pangkalan Datu Demit, dan kita dapati bagaimana dia perlu diselenggara dengan baik supaya dia jadi tarikan pelancong dan dapat menjadi manfaat kepada pengguna. Isu jalan utama yang perlukan lampu jalan, dan ini juga saya akan resmi mengutus surat kepada menteri berkenaan, terutamanya di kawasan Lebuh Raya Pasir Mas Salo dan Simpang 3 lampu isyarat Kampung Parit hingga ke Simpang 4 Pasir Hor dan Jalan Pasir Jelatang. Ini di antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian. Yang betul, saya fikir masa telah cukup, saya tidak cadang untuk ambil masa lebih. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.